Tausiah. Kita ikuti sambungan rancangan tausiah bertajuk Islam Rahmatan lil Alamin yang disampaikan oleh Al-Fadil Syekh Muhammad Abdul Aziz Mahmud Ghonim, dirakamkan di Masjid Alamiah At-Taibah, Kampung Seri Kelebang, Ipoh. Satu lagi, golongan pertama adalah budak kecil. Dia kata, selagi mana budak kecil tu tak baligh, maka akal dia belum matan lagi. Jadi taklif tu terangkatlah, tidak jadi mukallaf. Golongan yang kedua adalah orang gila. Orang gila ni ada akal ke tak ada? Adalah, tapi akal dia gini. Orang Melayu pun dia guna juga. Contohlah, saya berjalan dengan Ustaz Hatta atau Ustaz Haizam. Lepas tu ada orang mari dekat dengan saya. Lepas tu saya kata, oh apa hal ni? Apa hal? So Ustaz Hatta dia kata, tak apa Syekh, pasal dia ni kurang. Kurang apa? Kurang akal lah. Kan? So kadang-kadang kita guna istilah ni, kita kata apa hal dengan dia ni? Oh dia kata tak apalah, pasal dia ni kurang lah. Dia ni kurang sikit. Ya? Kurang sikit tu kurang apa? Kurang akal. Maknanya akal tu ada, tapi kurang. So kalau akal tu ada gangguan, maka taklif tu terangkat. Rahmatan lil alamin. Golongan yang ketiga adalah kita semua. Kita semua ni, kita yang alhamdulillah mempunyai akal minda, yang cergas. Apabila waktu kita tidur, maka terangkat juga taklif. Jadi kalaulah dalam kalangan kita ni, orang semasa dia tidur tu, ya, selepas dia bangun tu dia kata, aku sudah semaya zuhur dengan asar masa aku tidur. Oh, minta maaf lah, kita tak terima lah. Ya, sebab tak masa mu tidur tu mu tak mukallaf dah. Masa kamu tidur tu kamu tidak mukallaf. Macam dia kata aku semaya siap, semaya sunat sebelum dan sunat selepas lagi. Oh, kita kata sorry lah, kita minta maaf, kita tak terima. Ya, rahmatan lil alamin. Dalam tasyri' kita, dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membangunkan atas wasatiyah, dia datang kerana nak jaga 5 perkara. Perkara pertama adalah agama. Agama kita. Kita jagalah agama. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, unsur yang cuba nak merosakkan rahmatan lil alamin adalah hawa nafsu kita dengan kepala otak. Ya? Apabila kita tidak hormat peraturan dan kita tidak hormat wajib, kita tidak hormat halal dan haram, kita tidak hormat kepakaran, maka yang halal akan jadi haram dan yang haram akan jadi halal. Bagaimana? Hari ini dah sudah wujud antara kita orang yang suka nak cari illah atau kenapa. Kenapa boleh? Kenapa tak boleh? Bagus sebenarnya. Segi zahirnya sekali tengok bagus, tapi ini bukan kerja orang awam, ini kerja alim ulama. Ya, contoh, kami semua tahu bahawa apabila perempuan meninggal suami atau kena cerai, maka dia perlu beriddah atau kita panggil bertempah lah. Tempah penceraian adalah 3 kali suci. Manakala iddah meninggal, iddah mati suami adalah 4 bulan 10 hari. Kalau saya tanya, kenapa orang boleh jawab terus? Sebab kita nak tahu rahim dia kosong ke tak? Kan? Betul ke tak? Okey. Saya jawab kata, itu zaman dulu. Dunia tak maju. Hari ini dunia dah sudah maju. Boleh pergi jumpa doktor pakar sakit perut, boleh masuk ni sunnah, dia cek tengok atas skrin macam skrin ni, ya. Dia tengok ni perut dia lah kosong. So esok boleh kahwin. Boleh? Tak boleh. Sebab apa? Kalau kita kata boleh, kita gugur habis rahmatan lil alamin. Sebab tadi kita kata, yalah dia bertempah tu sebab kita nak pasti bahawasanya rahim dia sudah suci lah, tidak bercampur dengan nasab orang lain dan sebagainya, dan kita nak, kan? Tak apa. Hari ni orang moden, orang belajar tinggi, dia berasa hebat, dia kata,
Tak perlulah. Sebab apa? Dia kata itu zaman dulu, zaman fuqaha dulu ni, dia tak ada doktor pakar sunnah pun tak ada lah. Dia nak tahu cek tengok skrin ni. Lo ni dah ada dah. Esok lusa boleh bawa pergi pun, boleh cek tengok. Okey. Tak boleh. Sebab apa? Sebab nas sudah ada. Itu cuma hanya satu hikmah yang disebutkan oleh para fuqaha sesuai dengan masa dia pada satu ketika dulu. Tapi masa dah sudah berubah. Ya? Jadi kalaulah sebab yang disebutkan oleh fuqaha sudah tak ada hari ni, atau kita boleh nak cover sebab itu, kita tak boleh juga, sebab kita pegang dengan nas yang qat'i yang sudah wujud ada dalam Al-Quranul Karim. Sudah ada dua nas dalam suratul Baqarah, nas yang berkaitan dengan iddah penceraian dan nas yang berkaitan dengan iddah mati suami. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Manu kalau iddah penceraian, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Habis cerita. Jaga agama. Yang kedua, jaga jiwa. Ya, dia tak sebut kata jaga orang Islam. Tak. Dia kata jaga nyawa. Semua nyawa yang ada, walau hatta nyawa binatang. Sudah makruf untuk kita semua, ya, dua kisah yang terdapatnya dalam dua hadis yang berkaitan dengan binatang kucing dengan anjing, ya. Perempuan yang kurung kucing, tak bagi makan, tak bagi minum, dan dia tak lepaskan sampai kucing tu mati, ya, sampai masuk ke neraka. Dan lelaki atau orang pelacur, ya, sebab ada dua riwayat yang mengatakan bertemu dengan anjing dahaga, duduk dekat telaga, nak ambil air daripada telaga tak sampai, jadi dia pecah kasut. Masa tu dia tak fikir, aku pakai kasut kelak, kalau aku masuk dalam ni patut najis. Ni lagu mana ni? Tak ada fikir lagu tu. Dia fikir jiwa, nak jaga jiwa ni, ya. Jadi dia buka khuf dia ambil air, dia bagi dekat anjing minum sampai dia boleh masuk syurga. Walaupun binatang tu najis. Ya. Ni jaga jiwa. Sebab tu syariat kita yang rahmatan lil alamin, dia kata semua perkara yang sabit binasa manusia maka dikirakan haram terus. Rokok lagu mana? Rokok ni. Rokok apa? Rokok ni kita isap rokok kita jadi gagah. Dia kata, ya. Kita kata mu tak baca ke? Dia siap tepek tu atas rokok. Dia kata ni punca utama penyakit kanser. Dia kata penyakit kanser ni kita jadi sihat. Iya ke? Semua doktor kata dah sudah ada ijma' para doktor lah. Dia ada ijma' fuqaha dengan ijma' doktor ni. So doktor ni tak kira walaupun doktor tu isap rokok pun, doktor tu dia signature dah, dia kata memelah kanser tu dia punca utama mati. Setiap perkara yang sabit musnah diri kita maka dikirakan haram. Qala ta'ala wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu bunuh diri kamu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala wala taqtulu dan janganlah kamu bunuh diri kamu. Bunuh diri lagu mana? Yalah, bunuh. Dia kata, kita kalau makan gula lebih mati juga, padahal gula tu halal. Itu kias ma'al farid. Kita tak terima kias lagu tu. Kita setiap perkara apabila lebih pada hak dia, memang ada mudarat lah. Tapi rokok ni dia tak kira. Rokok tu asal dia haram habislah cerita. Walaupun dulu tu dia ada khilaf lah dan sebagainya, tapi kini dah sudah beres. Sudah sepakati lah. Tak ada cakap banyak. Okey? So agama kita, maqasid syariah kita yang bawa rahmatan lil alamin, dia sebenarnya nak suruh kita ni umur panjang. Kita pula nak pendek ke umur kita. Saya nak tanya, gapo kelebihan isap rokok ni? Semua takut nak jawab. Sebab kalau jawab ni, yalah dia isap. Kelebihan dia gapo?
kelebihan dia abuk lah, jadi lebih. Asap naik atas lebih. Tu je. Sehingga tok guru saya, Allah yarham, memang ulama besar. Tok guru pada tok guru saya. Ya. Dia kuat isap rokok. Tapi alim, memang ulama besar lah. Kalau saya ni bolehlah tanya bab fiqh sikit lah kita boleh. Kalau tak tahu kita tanya ke apa. Tapi dia tu kak tanya berbagai bidang ilmu dia boleh. Tak kira tafsir, ko hadis, ko bahasa Arab, ko balaghah, adab, mantik, tauhid, boleh berlaku. Satu ketika dia pergi Algeria, ceramah besar-besar. Orang nak buat malu muka dia depan ramai-ramai. Dia tanya, ni angkat tangan daripada belakang ni. Aku nak tanya satu soalan ni pada Syekh. Okey, silakan. Dalam syurga ada rokok ke tak ada? Dia tanya. Jadi, Syekh tu pun boleh faham. Dia ni nak buat mapu aku lah. Jadi, kita boleh pusing lah. Syekh jawab kata, dia apabila Allah Subhanahu Wa Taala ambil kita, pilih kita ni untuk nak masuk ke syurga, kira inilah satu nikmat besar sebenarnya. Jadi nafsu huduh ni yang ada dalam diri kita ni akan dicabutkan. Sebab syurga ni, semua benda yang ada dalam syurga ni benda baik saja. Jadi nafsu huduh ni, nafsu kita ni, ya, takkan teringin kepada benda-benda busuk lah. Rokok ni busuk lah, kan? Kemudian dia duduk sekejap, menengur sekejap, lepas tu dia kata, orang yang tanya pasal rokok tadi ni ada lagi ke? Dia kata ada. Dia kata, kenapa dalam syurga ni tak ada rokok? Sebab arak tu ada. Kan dalam Al-Quranul Karim, arak dalam Al-Quranul Karim ke? Lazzatun lisyaribin. Dia kata arak yang sedap. Jadi kalau arak ada, tak kira rokok tak ada. So dia jawab, kata rokok ada. Tapi kalau nak cocok rokok ni, pergi neraka dulu. Pergi selesai sana, mari masuk balik. Kemah jawapan. Agama kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia suruh kita jaga diri kita. Jaga diri kita daripada dua jalan. Jalan pertama, dia tutupkan segala-gala benda yang merosakkan atau binasakan tubuh badan manusia dan buat benda tu jadi haram. Jadi ada larangan. Kemudian daripada jalan ni, dia kata, okey, jagalah tubuh badan kamu. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'min ad-da'if. Dia kata, mukmin yang kuat, istilah kuat ni, kuat belaka. Kuat segi minda dia, kuat segi tubuh badan dia, ya, kuat segi kerja dia, kuat segi bantu orang apa saja, ya. Lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala lebih suka, ya, lebih sayang kepada mukmin yang kuat berbandingkan dengan mukmin yang lemah. Maknanya kita buat senemek, kita buat sukan dan sebagainya. Nabi SAW bersabda juga dalam alimu auladakum ar-rimayata was-sibahata wa rukubal khayl. Ajarilah anak kamu, ya, manah, kemudian berengeh, kemudian rukubul khayl, naik kuda, supaya main sukan lah. Perkara yang ketiga, jaga akal. Macam saya sebut tadilah, jaga akal. Jadi dia tutup pintu semua benda yang merosakkan akal kita atau ganggu akal kita atau hilangkan kewarasan kita, maka jadi haram. Tutup habis. Dan dia suruh kita kembangkan akal kita dengan fikirlah, dengan bacalah, dengan belajarlah, ya, untuk nak mengembangkan akal kita, untuk nak melahirkan idea, untuk nak melahirkan generasi yang berwawasan, untuk nak memberi manfaat kepada rohani diri kita, untuk memberi manfaat kepada keluarga kita, sekitar masyarakat kita, ahli karya kita, untuk nak memberi negara kita, nak memberi manfaat kepada seluruh umat manusia. Jadi seperti baginda Nabi SAW. Nabi jadi rahmatan lil alamin, kita pun jadi rahmatan lil alamin. Perkara yang keempat adalah
jaga zuriat. Jaga zuriat. Yalah, dia kata kembangkan zuriat lah. Boleh juga zina. Zina boleh dapat anak ramah lah. Kan? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak nak untuk kita nak melahirkan khalifah daripada saluran yang sah. Sebab tu pintu zina ni walaupun boleh datang zuriat, dia tutup terus. Tutup kunci lagi. Bukan sekadar zina saja. Setiap perkara yang bawa kita kepada zina atau yang mendekati kita dengan zina dikirakan haram terus. Kemudian dia buka sentiasa luah pintu nikah kahwin. Kemudian dia berpesan pula kepada wali-wali, jikalulah ada orang yang mempunyai sifat amanah dan adab, akhlak, agama masuk minat anak kamu, maka cepatlah selesaikan. Buatlah. Jangan menyusahkan dia. Jangan buat macam kita di tanah Arab. Orang nak nikah jadi payah, botak pala. Ya? Sebab tu dia apabila kita memayuhkan dalam bab ini kita akan menyepitkan bab nikah kahwin, bab zina ni akan terbuka automatically dan akan melahirkan anak luar nikah agama. Sebab kita memayuhkan syarat nikah, pembelanjaan jadi banyak. Nak mari mana, nak cari mana duit dan sebagainya. Baru habis graduate, kerja pun tak lagi, kita pun nak so kita nak memudahkan supaya masyarakat kita ni sentiasa terjaga bawah sistem rahmatan lil alamin. Jangan menyusahkan anak orang, sebab kita pun ada anak juga. Kalau kita menyusahkan anak orang, orang akan menyusahkan anak kita nanti. Okey, untuk nak jaga zuriat. Perkara yang kelima, kita nak jaga harta lah. Sebab harta ni atau duit ni, harta benda ni, perkara penting juga. Nak mengembangkan harta, bolehlah melalui sistem riba. Bolehlah riba ni pun kembali ke harta lah. Tapi dia tutup terus. Tutup terus. Semua rezeki kita nak pasti bahawasanya rezeki itu halal. Halalan tayyiban. Sebab dia berkait dengan banyak benda. Terlibat dengan doa lah. Tubuh badan kita makbul salat kita, amal ibadah kita ku tak makbul. Sabit dengan benda besar. Jadi dia sentiasa buka luar pintu jual beli, investment, nak kembali niaga dan sebagainya, supaya kita nak mengembangkan harta kita. Tapi pintu ni riba mengembangkan harta juga, tapi kita tak mau. Sebab tu dia tutup terus. Jadi rahmatan lil alamin. Syariat cukup lengkap, bawa kejayaan dunia dan akhirat. Kalau kita tengoklah pada sebuah syarikat atau sebuah universiti atau sebuah negara yang maju jaya berjaya, comel cantik, cukup lengkap, mestinya dia punya misi, visi, peraturan, larangan dan sebagainya, ya, yang dibuatkan oleh manusia. Jadi kalau manusia jadi hebat boleh buat sebuah syarikat atau sebuah institusi yang berjaya begitu, takkan syariat kita tidak berjaya. Syariat kita ni yang dibuatkan oleh pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan setiap masa, setiap zaman, setiap orang, setiap tempat, di mana-mana saja. Tidak nak menyusahkan atas orang. Kita tak masuk lagi dalam bab ibadat, ya, dalam bab muamalah dan dalam bab-bab lain. Kalau dalam bab ibadah, dia kata, aku ni minat benar lah pergi semayang kat masjid ni, tapi aku pun pergi awal. Dia kata pergi awal ke? Okey, duduklah sila, duduk saf depan. Saya kata, tapi saya tak boleh berdiri lah. Nabi kata, okey, silakan duduk. Dia kata, duduklah. Fa in lam tastati' qa'iman fa qa'idan. Dia kata nak duduk tu berasa tergoyan ni, macam tak boleh duduk. Kita kata tak apalah, baring. Dia kata kalau baring tu tak boleh juga. Patut lagu mana? Kena semaya lah juga. Okey, kita kata salatlah dengan mata. Tengok syariat kita mudah ni, salat dengan mata. Dia kata sakit mata. Kita kata tak apalah sakit mata, salat dalam hati. Kau sakit hati? Kalau sakit hati masuk neraka lah.
Tengok berperingkat. Kita ada peringkat. Kalau ini tak boleh, maka kita boleh adjust yang lain. Sebab tu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pilih ubat yang sesuai dengan setiap orang. Oleh kerana apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rahmatan lil alamin, apabila tengok orang tu datang tu, dia boleh baca apa yang sesuai dengan dia ni. Mana siapa? Sayyidina Umar nak pergi bunuh Nabi, keluar daripada rumah dia dengan niat nak bunuh Nabi. Sampai pintu Nabi pegang Sayyidina Umar kata, habis. Hilang habis. Orang pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Apa amalan yang paling elok sekali, yang paling baik sekali, yang paling bagus sekali, yang paling afdal sekali? Nabi tengok dia, as-salatu li waqtiha. Dia kata salat pada waktunya, pada awal waktu. Katanya syurahul hadis, ya, pensyarah hadis ni dia kata as-salatu li waqtiha, salat pada awal waktu. Sebab ubat yang sesuai dengan lelaki yang datang tanya ni, salat pada awal waktu, dia akan mengubati hati dia. Okey, baik. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih banyak pada pihak pengurusan masjid, semua ahli jawatan kuasa, Imam Bilal dan semua jemaah yang hadir bersama dengan kita pada malam ini untuk menjayakan majlis. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ya rabbal alamin ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la bainana wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. اللهم وفقنا إلى البر والتقوى وإلى العمل ما ترضى وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Demikian tadi rancangan tausiah yang bertajuk Islam Rahmatan lil Alamin yang disampaikan oleh Al-Fadil Syekh Muhammad Abdul Aziz Mahmud Gonim, dirakamkan di Masjid Alamiah At-Taibah, Kampung Seri Kelebang Ipoh,